Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Okey, bagi mengakhiri majlis kita pada malam ini, marilah kita memulakan majlis kita dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Ya, kan Okey. Pertama kali marilah kita merapatkan rasa bersyukur kita kepada Allah SWT, kerana Allah SWT masih lagi beri ruang kepada kita, masih lagi bagi nikmat untuk kita meneruskan lagi kuliah, menambah ilmu pengetahuan kita supaya sebagai menjadi satu ketahanan untuk diri kita lah. Okey, ini untuk pengetahuan ini merupakan kuliah siri yang kedua, kuliah tafakur fikih yang kedua. Selepas pada siri pertama pada minggu lepas Okey, tanpa berlama masa saya menjemput Ustaz berceramah beliau pada tafakur masyukurah. Siapa nak buku boleh ada boleh. Berapa persen mana? RM20. RM20. Ada 3, 4. Boleh tengok. Masuk kepada air-air yang boleh kita gunakan untuk bersuci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamamil khair. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Air-air yang boleh digunakan untuk bersuci, sebut sini ada 7 air. Air langit, iaitu air hujan, air laut, air telaga, air sungai, air mata air, bukan air mata, air mata air, bukan air mata. Air mata tidak boleh kita gunakan untuk berwuduk, tak boleh kita menangis ini banyak tu, sebelum satu baldi tu tak boleh. Adapun air mata ni bersih. Dan juga air salji. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So lagi tak sebut. Air embun. Ada situ air embun? Ada kan? Maksudnya 7. Senang kata, apa yang turun daripada langit dan yang tubik, katakanlah ada tubik yang keluar daripada bumi. Di sana ada air yang bukan daripada langit dan bukan daripada bumi, tetapi boleh kita gunakan untuk bersuci. Agak-agak air apa? Bukan daripada langit, bukan daripada bumi. Air apa? Jangan tanya mana boleh saja, jangan. Pasti jawapannya ada. Apa air apa agak? Air mata tak boleh. Air nyok pun tak boleh. Tahu air nyok? Air nyur melambai. Air apa? Bukan dari langit, bukan dari bumi, tapi boleh kita untuk bersuci. Air apa? Siapa yang dapat jawapan itu? Hadiah. Handset ini punya kotak. Ada harga. Air apa? Tak dengar. Air apa?
paip daripada langit kan. Misalnya air hujan, turun proses semua kan. Air apa? Air masak. Air masak pun daripada langit atau dari bumi. Mana ada air masak, ada air masak. Tiba-tiba peling dalam air cerit tu ada air. Tak ada. Senang pendek ceritanya. Air yang keluar daripada jari jemari Nabi. Air yang keluar daripada jari jemari Nabi pada perang Tabuk. 80 orang sahabat-sahabat yang dahaga air, tinggal air satu bekas kecil saja. Nabi masukkan jari-jari dia, kemudian terpancarlah air daripada tangannya. Nabi Musa terpancar air daripada batu. Fadrib bi asaqal hajar fa fadarat minhu 12 aina. Wahai Musa, pukullah batu tersebut dengan tongkatmu, akan keluarlah 12 air mata. Bukan air mata, air. Itu di Mesir ada Uyun Musa panggil. Air mata, air Nabi Musa ada 12. Nabi keluar daripada tangan, mana lebih hebat? Nabi Musa daripada batu, Nabi Muhammad daripada tangan, jari jemari. Ini menunjukkan Nabi Muhammad diberi kelebihan lebih daripada nabi-nabi yang lain. Dan inilah air yang terbaik, lebih baik daripada air Zam-Zam. Ulama kata air yang keluar daripada tangan Nabi. Yang kedua baru air Zam-Zam, kemudian air yang lain kan. Air yang ketiga air Kausar. Air Kausar surga. Kalau nak dengar air Kausar, tak jadi dekat telinga. Nabi kata, kalau saya kata kan, tak ada dua lah, yang satu je. Tak ada dua. Kita buatlah, Nabi buat, kita buat. Dengar. Kalau tak dengar, pekak. Dengar kan? Ini Nabi suruh, Nabi kata nak dengar, letak jari satu kat sebelah, tekan. Dua-dua, satu tak jadi. Dua-dua. Sesekali tak dengar, tak tahu saya macam mana. Itu bunyi dia. Bukan melawak, tapi itu dalam hadis yang sahih. Di antara ayat-ayat tentang air ini, wasbir wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit air yang bersih. Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kamu daripada langit air untuk menyuci kamu, untuk membersihkan kamu. Daripada hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga ada. Sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'al qalimal ma'." Ya Rasulullah, kami ini menunggang kapal di laut dan kami bawa sedikit air. Kalau kami gunakan air tadi untuk berwudu, kami akan dahaga. Adakah kami boleh ambil wudu dengan air laut? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa tahur ma'uhu al-hillu maitatuh." Air laut tadi tahur, suci lagi menyucikan. Berbeza kalau tahir bersih je. Air sirap tahir, air mata tahir, tetapi tidak menyucikan. Tidak boleh kita guna untuk berwudu dan untuk mandi, dan juga untuk menghilangkan najis. Jadi tahur, suci lagi menyucikan. Kalau tahir, suci je, tapi tidak boleh menyucikan. Apa maksud menyucikan? Tiga kan? Wudu, mandi dan basuh najis. Air mutlak, air yang tahur, gunanya untuk tadi. Untuk apa? Untuk mandi wajib, wudu, dan juga kita nak menghilangkan najis. Nabi kata tentang air laut, buat tahur ma'um, airnya suci lagi menyucikan. Al-hillu maitatu, halal bangkainya. Segala hidupan dalam laut, dalam sungai, dalam air yang hidup sebagian besar kehidupannya dalam air, maka hukumnya halal dimakan dan tidak perlu disembelih. Makruh kita nak sembelih pula, tiba-tiba nak sembelih, tidak kan? Tiba apa tu? Sembelih ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sembelih apa? Sembelih sotong. Sembelih sotong.
sembelih sotong, sembelih ikan, sembelih udang, tak perlu sembelih. Dua tadi tak perlu sembelih. Iaitu dua, ikan dan belalang. Dia kata uhilal lana maitatan, dihalalkan kami dua bangkai. Maksudnya tak perlu sembelih. Bila bangkai tak perlu sembelih. As-samak wal jarad, ikan dan belalai atau belalai. Kalau tak sering banyak orang kata sini. Bapak kita. Saya orang sini Selangor, dari Karat. Bapak demo lagi tak suka mula. Oleh itu airnya bersih dan bangkainya suci. Tak kira mati kat laut, mati kat darat, bersih dan halal dimakan. Habis. Masuk kepada pembahagian air. Aqsamul miyah. Air ada 4 bahagi, arba'atu aqsam. Yang pertama, suci lagi menyucikan. Yang kedua, suci menyucikan tetapi makruh penggunaannya. Yang ketiga, suci tetapi tidak menyucikan. Yang keempat, air yang bernajis. Ada 4 bahagian. Suci menyuci tetapi makruh guna. Yang ketiga, suci tidak menyuci. Yang keempat, air yang bernajis ataupun mutanajis. Okey, yang pertama, air yang suci lagi menyucikan. Air yang mutlak. Apa mutlak? Yang bebas daripada apa-apa kaitan. Apa kaitan? Air sirap. Sirap tu kira kaitan. Mutlak ni bebas saja, mutlak ni free. Mana bebas daripada apa kaitan yang dikaitkan dengan air. Sirap, kelapa, apa lagi? Teh tarik, kurang lebih satu. Itu kaitan dengan air. Teh tarik. Air apa? Air. Segala air yang ada kaitan, maka itu bukan mutlak. Mana air yang asal, yang Allah turunkan ataupun yang Allah terbitkan daripada muka bumi. Di sini disebutkan, kalau air itu berubah disebabkan lama dia bertakung, tak salah. Dia syur. Contohnya dalam kolam dah sebulan kan tak basuh, memang coklat, hijau, biru, lagi kuning, hitam, semua ada. Maksudnya kalau perubahan tadi disebabkan lama bertakung, tak menjejaskan air mutlak tadi, masih boleh guna. Walaupun kita geli nak guna, walaupun geli, bisa satu nilai pula. Contohnya kampung kan, dekat parit jernih ke hitam? Ada jernih jarang. Jernih pergi Pulau Pangkor, Pulau Tioman. Air laut, air parit tak ada sejernih Pulau Pangkor, Pulau Tioman tak ada. Kalau ada itu ajaib, mesti ramai nak pergi. Tak lama dikotor balik sebab orang redut. Oleh itu, kalau lama bertakung, tak apa. Yang kedua, tak apa juga, disebabkan tanah. Yang kedua disebabkan itu, disebabkan tanah. Ada, saya lupa nama apa, apa spek. Nama apa yang saya kata saya? Nama apa? Apa? Koyu. Ada tu, jumpa kan? Yang saya baca. Sebab tanah. Mana perubahan persekitaran yang mengubah air tak apa. Contohnya, tiba-tiba air tadi bau kolam, mana bau semen, tak apa. Adapun kolam tadi banyak apa? Banyak lumut-lumut, tak apa. Adapun apa sahaja air yang berubah disebabkan persekitaran, tak apa. Tapi kalau disebabkan unsur luar, contohnya unsur luar, air sungai Kelang, sebab apa berubah? Sampah. Kalau sebab sampah tak boleh. Adapun panggil tandas terbang, tahu tandas terbang? Tandas rosak ke, tandas jauh ke, tandas ada orang ke, dengan sikit. Dia pun tengok kanan tengok kiri, line clear. Ambil plastik, selesai. Lepas tu dia terbangkan. Kenapa tandas terbang? Yang silap balik kena kat orang. Kalau sebabnya unsur luar, maka air tadi bukan air mutlak. Apa dalilnya? Riwayat Imam Bukhari, hadis 217 daripada Abu Hurairah. Mana air mutlak boleh guna untuk membersihkan. Apa dalilnya?
seorang Arabi, seorang Badawi. Dia kencing dalam masjid. Maka sahabat-sahabat Nabi pun nak pukul dia, nak kejar dan juga tabuh dia. Orang Kedah tu tabuh. Orang Selangor tu belasah. Lantai apa? Gomok. Ha? Apa dia? Teh. Saya pandai juga. Belasah. Nah, tabuh. Kemudian Nabi kata, da'u, biarkan dia, jangan pukul dia. Nampak, ini hikmah Nabi. Kita ni Islam kita keras kan, sikit-sikit nak pukul. Pukul tu kan jahat sangat. Nah, peragut-peragut dipukul, dibunuh itu tak boleh ya. Kita boleh tangkap dia, bawa dia ke polis. Kalau dia melawan, kita pukul dia. Kalau ada pisau nak cucuk kita boleh bunuh dia kan. Tapi kita tak ada apa-apa, tak boleh, kita tangkap dia. Tak boleh, kerana dia juga manusia. Kalau dia adik kita pun tak gaman nak pukul. Fikirlah orang lain. Tak boleh. Tapi kalau peragut, dekat padang rumput tu ada juga peragut. Siapa ke peragut tu? Lembu. Mana kerja manusia meragut dengan lembu yang meragut sama? Apa yang sama? Dua-dua meragut. Itu kelebihan peragut. Dia sama kerja dengan lembu dan kambing. Dua-dua meragut. Nabi kata biarkan dia. Wahaliku ala baulihi sajlan min ma', dan curahkan satu bekas air. Maksudnya air yang bersih boleh menyucikan. Contohnya tanah ataupun lantai yang bernajis, kita tuang sampai hilang sifat bau dan rasa najis tadi. Hilang, maka tempat bersih, air pun bersih. Dan kalau air tadi kalau kita ambil balik, kita minum boleh. Ini kalau berani, kalau ada keberanian. Ada air kencing, contohnya tikus kencing ke, manusia kencing ke. Lepas tu kita pun siram air. Dah siram tu dah hilang, kuning hilang, bau hilang. Mana air tadi kalau kita ambil balik, kita minum boleh. Boleh tak? Boleh tak? Tempat bersih, air bersih. Tapi jangan buatlah, orang dah tolak lah. Orang kata dah cemar air tu, cemar kan? Cemar ya. Fa innama bu'ithum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin. Kenapa tak boleh nak pukul lelaki yang kencing kat masjid tadi? Kerana Islam ni, kita ni diutuskan kepada manusia lain untuk kita berdakwah muyassir, nak memudahkan, bukan nak menyusahkan. Kita nak mengenalkan Islam kepada orang lain dengan rasa mudah, tak boleh. Kalau masuk Islam, yang pertama kena kan, kena sunat dulu, potong sampai habis. Awak takutlah. Kalau masuk Islam, kena pakai tudung, kena pakai ni, jangan takut kan. Kita berikan kelebihan-kelebihan. Malahan kita boleh bagi zakat, orang katakan. Orang yang rasa nak Islam boleh bagi untuk melembutkan hati dia. Kita menyenangkan dia, bukan menyusahkan dia, memudahkan dia. Suatu zaman Omar bin Abdul Aziz, bila mana gubernur negara, dia nak kuasakan undang khitan, mesti khitan dulu sebelum. Jadi orang takut masuk Islam. Kemudian kata Omar buat keliling kepada negara-negara di bawah jajahannya. Dia kata, innama bu'isan nabi da'iyan la khatinan. Nabi ini diutuskan sebagai pendakwah, bukan sebagai khatin, sebagai tumudin. Ini kita kena faham. Kadang-kadang bila mana kita nak dakwah, tak ada ilmu, susah. Kata Omar juga, pendakwah tanpa ilmu yang cukup, maka akan lebih merosakkan daripada mengislahkan. Sebab tu kena belajar. Tapi janganlah berhenti dakwah. Dakwah teruskan dengan ilmu, kena belajar, mencari ilmu. Yang kedua ialah air suci lagi menyucikan tetapi makruh digunakan. Ini tidak wujud di Malaysia. Tidak wujud di Malaysia. Sebab syarat pertama adalah di negara yang panas. Malaysia sederhana. Di Mekah, Madinah itu negara panas. Panas sangat, 40 darjah, 50 darjah. Yang kedua,
hendaklah ianya bekas air tadi diperbuat daripada benda yang logam, kecuali emas dan perak. Contohnya apa? Timah, bukan timah bin Ahmad tu, itu timah Fatimah kan. Contohnya timah, gangsa, besi, apa lagi? Logam-logam yang selain daripada emas dan perak. Yang ketiga, hendaklah makruh tadi digunakan pada badan, walaupun mayat, maksudnya orang mati nak dimandikan, walaupun haiwan. Kerana air ini dimakruhkan berdasarkan alasan kesihatan, takut penyakit sopak, penyakit sopak yang putih-putih itu kan. Sebab tu yang makruhnya di badan. Di pakaian tak makruh, di kereta tak makruh. Tetapi ada juga pendapat yang mengatakan, Imam Nawawi kata tak makruh. Ini pendapat Imam Syafi'i lah. Kita ni di Malaysia ataupun di mana-mana negara yang berpakaian, yang bermazhab Imam Syafi'i, kebanyakan guna pendapat Imam Nawawi. Banyak, nanti kita terang sikit. Antaranya ini kan, dia tak makruh. Sebab kalau ikut hadis yang lemah. Kata Nabi kepada Aisyah, la taf'ali ya Humairah fa innahu yurithul baras. Kata Nabi, wahai Aisyah, Humairah ini kemerah-merahan. Nabi puji, wahai isteriku yang kemerah-merahan, jangan kamu guna air yang kena panas tadi, kerana ia mewarisi sopak. Tetapi ini hadis lemah, tak boleh guna untuk hujan. Ada Imam Syafi'i gunakan kepakaran dia sebagai doktor. Dia doktor Imam Syafi'i. Dia ada kitab pasal kedoktoran. Mana dalam ketua mazhab, doktor pun pandai. Nampak? Maksudnya tak boleh. Kita nak kata bahawa bila mengaji akademik tak boleh agama, tak boleh pandai agama, itu tak tepat. Sebab kita minta dekat Tuhan, kita ikhlas, Allah bagi. Dari segi logik tak boleh, logik ke? Boleh semua ni apa semua. Tapi benda itu adalah luar biasa yang Allah berikan kepada orang-orang yang yakin kepada Allah Ta'ala, yang berusaha dan yakin kepada Allah Ta'ala. Allah akan bagi, boleh kan? Zaman dulu Ibn Nafis yang menjumpai preliminary circulation dalam perubatan, dia juga sebagai pengajar mazhab Syafi'i di Masjid Azhar. Dia banyak menemui tentang perkara-perkara yang baru dalam perubatan. Dia juga lah orang yang alim dalam mazhab Syafi'i. Anak anda pun tak ada masalah. Siang kerja arkitek, engineer, malam mengajar apa kalau kata sejid mengatakan sejid ke masjid, dia malah Kelantan. Ada sejid, ajar kat sejid. Boleh kan? Kalau nak boleh kan? Saya cadangkan ada kan? Lepas habis ni setahun dekat tempat saya, boleh insya-Allah kan? Darul Ilmi. Ada kan Presiden Persatuan Islam United, nama tu Syafi'i. Ada presiden sekarang. Dia sekarang ni ngajar malam. Dia kata dah nak habis ni, dia nak final year dah. Dia nak duduk setahun 2 tahun kat tempat saya, lepas tu baru kerja. Itu memang susah, keluarga pun tak faham, keluarga tak faham. Sebab tu nak benda ni orang tak faham. Maksudnya, sebab yang penting pertama ialah kewajipan yang kita perlu tahu ilmu tadi. Nak menghadapi masyarakat, nak menghadapi tentang macam-macam jenis, kena ada ilmu agama. Jadi tuan-tuan pun, tuan-tuan lagi masuk dekat masjid kan. Kalau sahabat-sahabat nak belajar apa kan? Free. Ada juga daripada AKBN Mara pun ada yang dia belajar saudara nak kerja. Itu bagus kan? Boleh kan? Muslimin Jumat boleh. Terutama yang dekat sekretariat KL, area apa? Lembah Kelang lah. Sebab Lembah Melawati ada yang berkos lama pun ada, nilai pun ada. Maksudnya itu perlu. Maksudnya ulama dulu memang guru boleh. Sekarang ni dulu tak boleh. Akademik pun tak tahu mana. Banyak tiru. Ada tiru sini. Agama pun hancur. Itu zaman sekarang. Habis. Maksud kita boleh guna. Imam Syafi'i kata makruh, tapi di Mekah lah. Indonesia tak ada. Ada pun Imam Nawawi kata tak ada langsung. Boleh. Panas sejuk sama. Yang penting jangan panas sangat. Kalau panas sangat, kalau sampai melukakan, haram. Kalau panas hingga mana kita tak selesa, makruh. Itu adalah hukum menggunakan air panas. Yang ketiga, suci tidak menyucikan. Ada 2. Suci tidak menyuci ada 2. Mana benda itu suci?
tapi tidak boleh guna untuk bersuci. Nak minum boleh, tetapi tidak boleh kita gunakan untuk berwudu, mandi dan hilangkan najis. Suci tidak menyuci ada dua. Yang pertama, air yang diguna, mustakmal. Mustakmal ni yang telah diguna, yang digunakan dalam fardu wudu ataupun fardu mandi. Dalilnya hadis Sahih Bukhari dan Muslim daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala ja'a Rasulullah SAW ya'uduni wa ana marid la aqil fatawaddu'a wa sabba min wudu'i alayya. Jabir kata, latihan Jabir ni apa? Plastik bahasanya. Jabir plastik. Jabir plastik. Kita baca bahasa Kelantan, bahasa Kedah, tukar-tukar. Bahasa Negeri Sembilan, bahasa Arab, bahasa Inggeris. Saya tak belajar dengan semua seperti yang tak ada. Saya belajar Inggeris pun daripada ni. Saya benar murid kan, saya mengajar 10 tahun di sana. Belajar agama, belajar medik kan. Tukar-tukar. Tukar-tukar kata orang Perak. Tukar-tukar. Jabir kata, Rasulullah datang menziarah aku. Rasul ziarah dia dalam keadaan aku sakit dan tidak sedar. Maksudnya dalam keadaan teruk, kondisi yang teruk. Kemudian Nabi berwudu dan mencurahkan air wudunya kepadaku, menunjukkan air yang kita guna untuk berwudu bersih. Kalau tidak, Nabi tak akan curah dekat Jabir yang sedang sakit tadi. Ini mengatakan air mustakmal bersih. Adapun dalil mengatakan air mustakmal tidak menyucikan, tak boleh guna untuk wudu, mandi dan hilangkan najis. Hadis yang seterusnya, la yaghtasilu ahadukum fil ma' ad-da'i wa huwa junub. Kamu tidak boleh mandi dalam air yang tenang, tak cukup berkuala dalam keadaan dia berjunub. Tak cukup berkuala. Tak apa maksudnya. Kita mandi dalam keadaan ataupun dalam kolam kecil. Kita masuk untuk air jernih je, sedap ni kalau berendam ni. Kebetulan ada kelebihan kita dalam keadaan berjunub. Kita pun masuk niat mandi, maka semuanya akan jadi air mustakmal dan tidak boleh digunakan. Kalau air tadi, air mustakmal boleh guna balik, tentulah Nabi tak larang. Maksudnya dia masuk dalam tu jadi mustakmal, dia guna balik. Jadi tak boleh. Maksudnya membazir tak? Membazir lah, kena buang pula. Kalau dua kolam tak apa, kalau dua kolam tapi takut kawan marah lah. Balik rumah di kampung lah, kampung saya pun ada kolam besar kan. Tiba berendam situ. Bapak ambil wuduk takut lain macam bau macam ketiak Salman je ni. Contoh kan. Jadi memang kalau dua kolam tak masalah. Nak mandi berendam ke, kuat dada, kuat lentang, tak berkuah pun, maksudnya selagi mana tak mengubah warna, bau dan rasa air tadi, itu tidak mengubah sifat air tadi sebagai air mutlak. Yang ini adalah yang tak cukup berkuala. Jadi faham kan? Okey. Yang jadi air mustakmal yang daripada basuhan pertama. Kita wudu, sunnahnya 3 kali basuh, yang wajib 1. Tapi ramai tak tahu sebenarnya kalau kita dalam keadaan orang sembahyang jemaah, takut tak sempat nak berjemaah, kita sunat, kita elok tinggalkan meniga-niga. Ramai orang tak tahu kan? Meniga-niga, bukan menigakan isteri, itu perempuan marah. Meniga-nigakan basuhan. Orang lagi suka senyum dia. Yang senyumnya apa ya? Yang meniga-nigakan basuhan tu sunat kan? Tapi bila kita tengok imam dah berjemaah, dah mula, dah start, kita kena satu je. Memang tak wajib. Sebab pahala sembahyang jemaah lebih besar daripada pahala kita basuh lebih. Pahala sembahyang jemaah lebih besar daripada pahala kita basuh lebih. Jadi bila tengok orang jemaah ni, kita pun basuh sekali. Satu lagi, bila orang ramai, ni orang tak faham. Dia buat penuh dengan kesunatan. Yang wajib dan yang sunat semua disapu kan. Kan lebih muka lagi, kemudian lebih lagi, kemudian dengan sapu kan, sunat sapu kan.
mana kita gosok, sunat gosok kan. Gosok semua setiap inci-incinya, bulu-bulunya kan. Semua orang belakang tu ada 50 orang. Itu boleh jadi haram sebab menyebabkan orang kotor solat pula. Air tak ada, batu air sikit, disempat lagi buat sunat-sunat. Segala sunat habis. Segala yang ada 20 sunat wudu pun habis dia buat. Itu orang tak faham keutamaan. Dalam keadaan sesak, dalam keadaan jemaah dah mula, kita kena ambil yang wajib sahaja. Itu sunnah. Itu yang terbaik. Maknanya basuhan pertama yang jatuh itu yang usaman. Sama juga dengan mandi. Tapi kalau jatuh dekat, maksudnya kalau menitis kan, kita mandi kan, kita basuh kepala dulu, sunat basuh kepala, menitis sampai ke kaki air tadi, tak usaman. Tapi kalau menitis berpisah, itu usaman. Tapi tak apalah, benda tu boleh tercurah air yang lain, habis. Jadi kalau mengalir air tadi pada kepala sampai ke kaki seluruh badan, ini ajaib, manusia ajaib. Air sikit je mengalir semua. Jadi ilmu power, mengalir semua satu badan sampai ke kaki, sampai ke tapak kaki pun kena. Maksudnya sah mandi dia, sah mandi dia. Bukan air bersama. Tapi kalau benda tu pipi ke peha, itu bersama. Pipi ke peha, pipi ke kaki, itu bersama. Jadi kita kena curah air lain. Kena curah air lain. Bukan boleh basuh. Air bersama yang basuh pula. Sama-sama basuh. Dia nak basuh pula. Ini bukan ajis. Air bersama. Kita kena replace dengan air, gantikan dengan air mutlak, air yang bersih. Sama juga dengan mandi ke wudu, sama lah. Mandi basuh pertama itu yang bersama, yang kedua tidak. Boleh lah kalau nak. Saya pun tak dalam lama kan. Boleh nak tulis-tulis surat-surat cinta, boleh nak sedia pun boleh ya. Sikit lagi. Yang kedua, air bersih tetapi bercampur dengan bahan-bahan bersih yang mengubah sifatnya. Air bersih kita letakkan apa? Serbuk Maggi. Dia jadi air Maggi. Yang tu dia kira air yang suci tapi tidak menyucikan. Kita hirup Maggi dari air Maggi tadi halal kan? Hirup. Keluar api dekat telinga. Tak masalah. Tapi kita tiba-tiba mat air habis lah. Aku minta sikit air Maggi ke nak ambil wuduk? Tak boleh guna wuduk untuk guna wuduk dengan air Maggi. Sama air sirap, asalnya bersih kan? Asalnya jernih. Bila campur parti sirap, jadi air sirap. Apa sahaja benda bersih yang mengubah keadaan air yang mutlak, maka itu dipanggil air yang suci tapi tidak menyucikan. Kecuali yang bercampur tu benda yang tak dapat kita nak elakkan. Contohnya tanah, persekitaran, yang tadi kan, lumut-lumut, itu tak apa. Itu semula jadi yang mengubah air tadi, dimaafkan. Boleh. Sama juga minyak. Minyak dia tak bergabung air. Kalau minyak jatuh dekat air, air tadi dia guna. Minyak ataupun kayu, mana benda tak sebati. Kayu masuk dalam jug ke dalam bekas air ke, maka kita boleh guna walaupun ada sikit-sikit perubahan. Yang tak bolehnya benda yang sebati, macam pati sirap, apa lagi, serbuk Milo dan seumpama dengannya. Okey, saya buka soalan. Saya sudah 9 jam. Kesenang 45 ada kelas di Rawati, kelas saya. Ada soalan? Saya buka lah. Okey. Boleh tak Ustaz? Dan maksud makruh tahrim dengan makruh. Ada sini, dah sebut ke? Kan saya tinggal. Ada. Ustaz skip. Yang mana tu? Saya skip. Surat 27. Bukan surat. Tajuk apa? Saya berharap. Makruh terbahagi pada 2 bahagian. Oh, yang ni kot, sebab yang mukadimah tu. Oh, sebab saya terus kepada hukum akam. Okay, boleh. Makruh tahrim dan juga makruh. Saya ulangi. Makruh tahrim ni ialah perkara yang Allah tegah. Allah tegah dalam nas, tetapi tegahan tadi tak sampai kepada haram. Namun ada dosa. Contohnya sembahyang selepas subuh, sembahyang sebelum zuhur, sembahyang lepas asar.
itu makruh tahrim. Dosanya tak macam dosa haram ni, tapi dosa juga. Dan juga dia bukan makruh biasa. Makruh biasa tinggal dapat pahala, buat tak dapat apa-apa, itu makruh biasa, makruh tanzim. Itu perbezaan dia. Okey, soalan lain boleh? Tak mengulangi. Ha? Mengulangi. Mengulangi. Oh, i'adah tu. Okey, dalam sembahyang ada 3. Dalam ibadah ada 3. Pertama ada, yang kedua i'adah, yang ketiga qadha. Sembahyang ada, sembahyang dalam waktu kali pertama sah. Sembahyang dalam waktu kali pertama sah. Itu ada, tunai, ada alillahi ta'ala, tunai kerana Allah. Adapun i'adah, sembahyang dalam waktu untuk kali kedua. Sembahyang zuhur 2 kali. Bila? Boleh. Bila dalam saya buat website lah, Darul Ilmi Darul-Haji. Darul Ilmi Darul-Haji. Kita tengok. Ada tajuk tentang bila kita perlu sunat kita ulang balik. Contohnya kita sembahyang seorang, tiba-tiba kita jumpa jemaah, sunat kita ulang. Ada seorang sahabat tu, 2 orang sahabat sembahyang subuh, dia datang, dia tak sembahyang. Nabi tanya, kenapa tak sembahyang sama kami? Kami dah sembahyang tadi, on the way dia dah sembahyang subuh berdua. Dia kata, lah tak faham lah, jangan buat. Kalau kamu dah sembahyang on the way ke masjid dan kamu jumpa masjid ada jemaah, maka fasolliya fa innaha lakum nafilah. Sembahyanglah bersama imam tadi, kerana yang kedua tu dianggap sunat, yang kedua dianggap sunat. Ataupun suami-suami, isteri tak sempat pergi masjid, maka dia ulang balik sembahyang tadi, sunat. Macam Muaz bin Jabal, dia sembahyang dengan Nabi sembahyang Isyak. Bila dia balik ke kampungnya Quba, dia jadi imam oleh orang kampungnya. Maksudnya Isyak 2 kali, yang kedua langsung sunat. Tapi niat wajib juga. Ada sembahyang fardu atau Isyak 4 rakaat dan Allah Ta'ala. Ini ada lagi lah, ada tengok dalam saya menyelesai tajukan bila sunat kita ulang sembahyang, dan setengah dalil dia hujah dia. Soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Jika kita Tak boleh bagi surat dekat abang tu. Jika kita tak boleh beza antara air mazi dan air mani, boleh tak kita terus mandi wajib sebab takut nanti tak sah ibadah jika yang keluar itu Ya, saya tahu. Kalau kita confuse, ini air mazi ke air mani? Kalau air mazi kena wudu kan, air mani kena mandi wajib. Ulama Syafi'i mengatakan boleh pilih. Bukan senang, boleh pilih. Kita nak kata itu air mani ke air mazi. Kalau air mani kita kena mandi wajib. Kalau air mazi kita ambil wudu dan basuh je. Basuh ambil wudu. Mana boleh pilih. Kalau masalah, jangan takut. Don't worry, be happy. Jangan takut. Maksudnya bila dia pilih benda tu air mazi, ini air mazi kot, tak malah mandi kan. Walaupun dia sendiri memang malah mandi pun, dia boleh pilih. Yang penting dia confuse. Tapi kalau dia dah yakin itu air mani, tak boleh pilih air mazi. Itu jawapan. Soalan yang lain. Muslimat takkan tak serama takkan nak mengaji malu. Kata ulama marraqa wajhu raqa ilmu. Siapa yang nipis mukanya, nipis ilmunya. Saya dulu orang yang paling banyak bertanya semasa belajar kan. Maksudnya tanya, kalau nak tanya kan, apakah air yang ibadah ditampang tangan, kemudian air di muka selepas puasa muka menitis ke dalamnya dikira air mustamal? mana daripada muka tu kena tangan. Itu air mustamal. Maksudnya kita kena basuh, kita kena ambil air yang suci. Menitis daripada muka. Yang basuhan pertama, basuhan kedua, ketiga air mutlak. Basuhan pertama mandi ataupun wudu air mustamal. Soalan yang lain ada? Jika kita mandi uniform mandi wajib, Ya. kita boleh gayung lah. Dan air yang pada mandi itu Gayung apa? Gayung marifat ke gayung sakit? Ya. Kena azan.
Dan air yang mandi kita tu masuk dalam lesen ke bagi yang kita tak ada air nak mandi. Ini wajib kan? Okay, ini soalan yang banyak ditanya. Kita ada besen, bagi gayung dan sebagainya yang ada air mutlak. Dan kita ambil wuduk atau mandi, terpercik ke dalam bekas tadi kan. Jadi bagaimana keadaan air tadi? Keadaan mutlak atau mustamal? Jadi kita lihat kepada jumlah air yang masuk, mesti yakin. Kalau rasa kita mandi, kalau kata ada air, kita tak tengok, kira yakin ni tengok, nampak air tu masuk. Nampak? Maksudnya yakin ni tengok macam kita. Dari segi najis tak najis, nampak najis tadi, baru ada najis. Kalau tak nampak, tak ada. Betulnya anjing lalu ladang kan, nampak dijilat kena air, ada air tadi, itu kira najis. Kalau tak nampak, walaupun 1000 anjing lalu pun tak ada najis. Islam nak mudah kan? Islam nak mudah. Kita masuk rumah Cina, rumah apa, rumah India, rumah apa yang ada anjing sebagainya, tak nampak. Walaupun dari segi logiknya tak mungkin mesti kena punya kan? Tak ada. Nabi pun terima bekas daripada orang kafir, Nabi makan di situ tanpa banyak tanya. Saya yakin ni tengok dengan mata kepala, nampak dengan mata kepala air tadi masuk, kita agak-agak okay, air yang masuk tadi dengan air yang mutlak yang dalam bekas tadi. Kalau benda tu sikit, kira air mutlak. Sebab ulama suruh kita menganggap air yang daripada badan kita masuk dalam air dalam bekas tadi, anggap ada bau warna dan rasa sederhana. Seolah-olah tak ada kan? Air mustamal tadi tak ada warna kan? Anggap ada warna yang sederhana, bau sederhana dan rasa sederhana. Masuk dalam bekas air tadi, agak-agak berubah kan? Maksudnya kalau sikit tak berubah kan? Kalau banyak, berubah. Contohlah senang, warna oranye. Anggap air tadi air oranye. Bau yang rasa yang sederhana pun rasa apa? Rasa oranye juga. Rasa kan? Bau sederhana, bau apa? Bau tai, tai kan sederhana. Bau kek, main bau sederhana. Main kalau sikit boleh tak masalah. Kalau banyak, kira air sama keseluruhan. Okey, ada soalan lain? Ada. Ke dekat pakaian dalam kita tu ada najis. Dalam mana pakaian tu? Tak ada. Kalau kita terus campak ke dalam mesin Bernajis kan? Okey. Yang mana keadaan Okey, faham. Jadi pakaian dalam ni dicampak, siapkan pakaian dalam tadi. Dicampak dengan kejam dalam mesin-mesin yang sedang bergerak. Dia pun tolong, tolong. Hukumnya kita kena bilas satu-satu. Sese, gaduhan dan sese. Perkataan sosok. Sese dengan tulen dengan. Kalau bernajis, tak kira pakaian dalam ke, pakaian luar ke, separuh dalam separuh luar ke, apa yang pakaian pun kita yakin. Kalau yakin, macam tadi macam keluar air mani ke air mazi ke, air mani tak najis kan? Air mazi ke air kencing ke, macam keluar, tak kira kan? Walaupun ada bau, ada bau lah, saya punya sepeda. Nak kau cium apa? Tak boleh cium. Kalau nampak tak ada najis, okey. Yang kau cium tu boleh merosakkan geria bau anda. Sebab bau itu terlampau hancing, tak boleh hampir dari semua ada. Maksudnya mesti ada zat. Kalau bau pun tak ada masalah. Maksudnya kita nak hukum dia tu ada najis, kalau bau pun tak kira. Kita nak hukum dia tu. Sebab ulama kata kami tak menghukum sesuatu ada najis, bernajis, melainkan dengan yakin. Apa yakin? Nampak ada. Contoh kita sentuh najis yang kering, angkat tangan, tak apa-apa, bersih. Ada najis lekat situ ataupun yang basah, najis. Islam mudah. Inna dina yusrun, agama mudah. Yang susahnya orang tak belajar agama. Basuh, mandi lagi, dah 10 kali mandi. Terpecik tu jenuh. Kalau itu kena basuh, satu beli air. Basuh terpecik lagi. Basuh sekali lagi. Sampai 50 tahun pun dulu dah dalam kelas. Itu orang yang tak mengaji. Silakan. Maksudnya, jangan tengok tangga-tangga sepeda tu, masuk je. Jangan ada perhati tengok kantau pula. Besarnya kan, najis tadi. Apa tu? Maksudnya kita lain kalau dah sampai basah, kita punya sepeda ataupun pakai dalam tadi basah je, memang dah jelas bau busuk, tu memang jelas lah tu. Jadi kalau sikit kita tak check, tak masalah. Kita tanggal je, masuk je, saya tengok.
Ini Islam mudah. Nabi pun tak tanya banyak bila dapat makanan dari orang kafir. Tak tanya ni makanan ni kalau anjing jilat ke? Ada bekas tu macam mana? Ada babi dulu kau masakan babi ke? Tak ada, Nabi tak tanya. Tapi jangan kita sengaja nak cari makanan orang kafir pula. Ini sebagai dakwah. Dan Nabi pergi rumah orang kafir, kita makan je lah. Tapi janganlah kita pergi hari-hari di kedai Cina Asem tu. Ustaz kata nampaknya mahal lah, tapi dia boleh merosakkan kita punya roh iman kita kan. Walaupun asal hukum mereka halal, sebab dia diperbuat daripada orang-orang kafir. Dia diperbuat daripada bahan-bahan yang ditangani dan dikatiki, ditangani oleh orang-orang kafir. Boleh merosakkan kita punya akhlak dan juga roh iman kita. Soalan lain? Cara kita nak ambil duduk dengan air satu botol. Okey, cara nak ambil wudu dengan air sebotol. Ada ustaz dia ambil sebotol air tu dia buat depan orang ramai. Saya tak pernah buat lagi lah. Dan tak tumpah. Hebat. Boleh try nanti balik rumah ambil sebotol air mineral kecil tu, jangan bagi tumpah. Boleh buat pertandingan. Siapa yang paling cepat, tepat dan juga cukup. Boleh buat pertandingan. Ambil wudu sebotol je. Caranya kita ambil sikit je, 2-3 titis kan. Atau 3 titis. Dan kita sapu lah. Yang penting kan seluruh muka kita basah. Mana sapu, mana mengalir. Kita alirkan dengan tangan. Walaupun asalnya gosok tak wajib, tapi bila air itu sikit, jadi wajib lah. Sebab kita perlu alirkan air tadi. Kalau tak, dia tak akan mengalir sendiri. Sebab dia sikit. Sama lah, tapi sikit lagi. Masuk tangan apa? Sikit. 5 titis, 6 titis. Terangkat tak? Pertama terangkat. Terangkat. Kita sapu sekejap, terangkat. Tak ada apa tu. Tak ada apa. Boleh kita ni masalah. Maksudnya tangan bersama. Ini lagi senang. Kalau yang kepala ambil sikit ya. Ini je habis dah. Sah. Tidak ada dalam kitab mengatakan perlu 3 helai, tak ada dalam kitab. Melainkan dalam kitab Rawdah sebut ini pendapat yang pelik. Syaz. Ada susah mari biasa kata kena perlu 3 helai paling kurang. Tak ada. Dan kaki Manawi itu pelik, nampak pelik. Kalau masa nak basuh tangan, dia rapatkan botol tu, dia buat gitu. Dan mustaqbal. Tak. Harus sama. Sebab itu tangan kita sebagai bekas. Kalau kita ambil air pun daripada bekas yang sikit, kita pun tangan pun sebagai bekas. Semua ulama kata kena niat sebagai bekas. Semua ulama tak perlu niat. Memang dah dari hurufnya kita jadikan tangan itu sebagai bekas. Maka tak bersamaan bila kena tangan kita. Islam mudah. Tapi mudah berilmu lah, jangan mudah. Islam mudah, tak payah berwuduk, payah dia. Mudah berilmu. Dia berbeza dengan mudah tak berilmu. Mudah tak berilmu sesat. Ada? Ada. Saya akhir. Saya akhir. Bacaan saya akhir wajib kan? Bacaan Dari mana ke mana? daripada Selawat Nabi atau boleh? At-Tahiyat sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lebih itu wa ala ali Muhammad itu sunnah abad. Dan bagi itu sunnah hayat. At-Tahiyat itu pun kita baca bersih panjang. Sebenarnya kalau wajib At-Tahiyatulillah dah cukup. Ejerkan kita on call ke apa kan, tiba tong At-Tahiyatulillah. Apa tu? Assalamualaikum. Dari awal semua sunat. Semua sunat abang. Kalau tak apa kita sunat sujud sahwi. Sujud sahwi sunat. Kita lupa ke, kita sengaja tinggal ke, kunut ataupun tahiyat awal, sunat sujud sahwi. Tak sujud sahwi sah. Tak masalah. 2 sujud sebelum salam. Ada sunat tadi? Apa dia? Oh, alkohol kan? Itu kena tanya pakar sains. Macam ni. Okey, sekarang ni alkohol tu kan. Sekarang ni kenapa kita kata alkohol tu najis? Kira apa yang memabukkan? Kerana dia memabukkan. Mana dalam tak beka sebut cecair. Kira apa pun cecair yang memabukkan adalah najis. Cecair. Tapi kalau benda yang tak cair tak najis. Pil gula. Pil gula tak ada lagi pil gula. Tak ada lagi. Pil gula, ekstasi, ganja, dia tak cair. Tapi tak najis. Mana haram kita makan. Boleh ustaz tak najis, dia makan ke ustaz? Betul kan?
haram, itu ijma ulama. Kena 40 rotan hukuman dalam Islam kan. Tetapi kalau kita bawa ganja dari penuh 1 kilo sebelah, tu imam tak tu? So sedap. Alhamdulillahirabbil alamin. Penuh ganja dekat belah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah. Dulu tak ada. Sah solat. Sebab walaupun ganja ni memabukkan, tetapi kering tak apa, tak najis. Sepakat ulama. Kalau cair inilah yang banyak polemik, banyak khilafnya, banyak pendapat ulama. Kalau menurut pendapat jumhur, imam-imam empat mazhab kata najis. Sebab Allah kata innamal khamru wal maisir wal ansab wal rijs wal azlam rijsun min amal syaitan. Ayat 60 surah Maidah. Baca balik tak salah. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amal syaitan. Arak tu, arak, judi, tenung nasib, berhala adalah najis, rijsun najis. Tapi ada ulama kata tak najis. Sebab apa? Allah sebut ayat itu bukan hanya arak je. Allah sebut apa? Tenung nasib. Allah sebut judi, Allah sebut berhala. Ketiga-tiga selepas arak ni, ulama semua tak kata najis. Kalau kita bawa berhala dalam bukit kita, ataupun berhala dekat kita bawa tanggung kat belakang, sah semayang kita bukan sebab berhala, bawa berhala. Berhala tak najis. Okey, judi, daun teruk, apa judi? Apa nak judi? Daun teruk, mesin judi. Kita dalam bank kita mesin judi. Sah solat tak? Sah solat. Jadi ulama yang kata alkohol ataupun arak itu tak najis, katakan kenapa guna ayat tadi kita hukum najis pada satu je, pada arak dia kenapa? Maksud najis dalam ayat itu ialah najis dari segi gigi, menajis benda yang Islam larang. Seperti mana Tuhan kata innamal musyrikuna najas, orang kafir najis. Ada ulama Pak Mazhab kata pegang orang kafir kenapa? Kena mandi ada? Tak ada. Salah dengan Asen. Sorry Asen, orang mau basuh, ini najis. Tak ada. Cuma ada pendapat yang sangat-sangat terpencil dua orang. Mana Pak Mazhab kata tak najis, menunjukkan najis ini najis yang benda yang Islam larang. Apa yang larang? Benda itu kotor. Kotor dari segi jiwa kita, bukan dari segi fizikal. Oleh itu kita boleh guna dua-dua, tak ada masalah. Maksudnya sama ada kita nak guna pendapat yang katakan arak itu najis, kita tak boleh guna perfume yang beralkohol. Kalau kita kata pendapat sebagian ulama mengatakan tak najis, itu lebih kuat dari segi dalil, kita boleh guna, tak ada masalah. Dua-dua ada hujahnya. Mana-mana pun okey, jangan kita nak bergaduh. Najis, tak najis, najis, bunuh orang. Satu pembunuhan. Ramai kan dekat internet, dekat blog, balah pasal satu bom apa di balahan. Ada soalan lain? Ustaz, buat nyamuk je. Bagi belakang. Saya nak pastikan yang tadi saudara Zul ada tanya untuk air, tangan. Dia satu dekat muka. Kalau kita dah tangan kita tak melekat dekat muka, masa boleh meratakan dekat muka. Boleh, tak masalah. Boleh tak kira ini sama? Tidak. Maksudnya kita senang aja. Maksudnya kita baca kitab, apa yang ulama tak kata apa, kita go on ya, tak masalah. Kalau macam tu tak lepas muka tu, kita teruskan dekat anggota lain. Maksudnya supaya kita basuh muka, air tu ada lagi dekat tangan. Lepas tu kita teruskan sapu dekat anggota lain dengan menggunakan air yang ada dekat tangan. Saya sudah terperangkap ni. Nanti saya jawab lain. Mungkin saya silap. Lalu kita skim dah tu. Okey, soalan lain. Jadi dulu soalan. Pertama, kita solat Jumaat, kita apa dia lambat. Ada. Jadi imam ni segala tu jadi dia berapa jarak rukun, berapa jumlah rukun. Nanti imam tu dia laju. Dia masa tu masuk bila? Kita muafiq tak masuk, kita sekali takbir kan dia. Muafiq. Laju okey. Kalau masa sembahyang jahan, sembahyang perlahan, sembahyang kuat ke perlahan, sembahyang isyak ke sembahyang asar? Asar. Okey, sembahyang perlahan asar. Okey. Dalam masalah asalnya dua rukun berturut-turut, tak boleh kita lewat dua rukun. Lewat batal. Tetapi dalam masalah ini ulama bagi hukum yang lain.
Kalau kita lambat, imam cepat, bukan was-was, bukan was-was. Atau bukan termenung kan. Dah rukuk terrukuk bismillahirrahmanirrahim. Tak. Kalau yang termenung, yang was-was mesti dua rukun. Lambat batal. Maksudnya kalau tak sempat Fatihah, dia rukuk juga, dia kena bangun satu rakaat. Faham? Termenung, mak termenung, tak nak kahwin esok kan? Ya, oh suami yang esok. Allah Akbar rukuk. Allah Fatihah tak baca lagi, dia pun baca Fatihah. Tiba-tiba imam nak sujud, dia mesti rukuk. Kalau dia tak rukuk, batal sembahyang. Dan dia rukuk, bila Fatihah tak ambil lagi, dia kena bangun semula. Lepas imam bagi salam. Yang ni lain, yang ni imam tu memang cepat. Express apa? Mutiara. Cepat. Yang dia tu basikal rosak. Lambat. Maksudnya dia boleh lambat 4 rukun yang panjang. Maksudnya ulama kata sampai ke next rakaat yang seterusnya. Maksudnya dia boleh lambat. Dia kena bacakan, dia kena habiskan Fatihah sampai habis. Bila imam tu dah naik yang kedua, dia tak habis lagi. Begitu slownya. Dia lahir pada tahun Super Babi. Contoh kan, lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh. Maksudnya boleh. Orang yang lambat boleh 4 rukun sampai imam next rakaat. 4 rukun yang panjang. Maksudnya bila 4 rakaat, 4 rukun tu bila imam dah naik, dia terus ulul. Kalau tak lagi, dia kena bangun satu rakaat. Soalan lain? Ada. Nak tanya pasal ni ikut solat jemaah. Biasa selalu tidur. Tidur macam mana yang tak membatalkan wudu? Tidur yang duduk. Pongkok rapat. Kalau dekat dagu ke? Asal tongkat dagu ke, tongkat dahi ke, dekat hidung ke, tak batal. Kalau kita tidur, kita ni ahli gimnastik, kepala tu sampai ke bawah. Kepala gini. Tapi biasanya kalau kepala gitu saya rasa terangkan kan. Kalau dia mampu melekat punya pongkok tu, kepala ke bawah, memang hebat lah. Ahli gimnastik. Tak batal. Kalau dia tidur sampai habis katik baca khutbah tu, lepas tu dia terus bangun. Walaupun dia tidak sampai maghrib pun tak batal. Dia tak dengar khutbah tu. Itu masalah lain, nanti masalah lain. Kalau dia tidak sampai malam pun tak batal. Cuma masalah lain berlaku kan. Okey. Adakah kita dengar khutbah wajib? Wajib. Ayat 9 surah Al-Jumu'ah kata, ya allazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmin fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'a. Mana segera kamu zikrilah. Apa zikrilah? Zikir. Tapi ulama tafsirkan kepada khutbah. Segera dengan khutbah wajib. Kalau kita duduk tengok TV, relax lah. Aku tahu 20 minit je imam solat. Berdosa. Kalau perempuan dia jual barang dekat lelaki pun berdosa. Dia tahu ni. Perempuan dia jual barang. Bang, sini bang, tengok azan, tengok khutbah. Bang, beli, mari bang. Murah bang. Beli bang. Berdosa dia jual barang dekat abang yang wajib main Jumaat tadi. Berdosa. Sebab Tuhan kata segera dengan khutbah dan tinggalkan jual beli. Tinggalkan jual beli. Haram jual beli berurusan semasa khutbah Jumaat. Dan haram buat perkara yang melalaikan daripada khutbah. Haram ya? Tak boleh ya? Perempuan pun tak boleh nak bersubahat. Bawa abang, ada komandan taksi, dia bawa abang pergi, dia pergi ke Bintang, bibi. Kenapa bang? Pergi Bintang. Tak Jumaat ke? Relax lah, muda lagi, awak lagi. Malam masih muda, dunia masih muda kan. Dunia masih muda. Apa? Masa zaman Nabi pun Nabi kata dunia macam ni. Orang tua macam ni. Dan betul tak, zaman Nabi pun bila Nabi tengok dekat peristiwa Isra Mi'raj kan, atau peristiwa lain, orang tua macam ni, kata Nabi, siapa ni? Inilah dunia, dah tua lah. Zaman sekarang ni dah terlentang dunia lah. Tunggu mereka maut kan. Oleh itu haram ya. Jadi bagaimana hukum tidur? Kalau sengaja tidur haram. Sengaja tidur. Sengaja tidur maksudnya dia sengaja ambil bantal lagi. Tak boleh. Kalau dia tak sengaja, macam mana? Okey. Macam mana kita nak buat bila kita tertidur, mengantuk? Nabi kata dalam hadis, "Man nadzana isahadukum falyatahawwal an makanihi dzalika." Bila mana kamu mengantuk, adalah kamu berubah tempat. Berubah tempat. Maksudnya sunahnya berubah tempat. Kita bergerak sikit lah,
sampai kita dapat kabar baru, maka kita tak mengantuk. Faham? Ada soalan lain? Tak ada? Alhamdulillah tak ada. Jadi kita sambunglah pada sesi yang datang. Minggu depan tak ada. Minggu lagi insyaAllah. Jadi sekali itu saja, wallahualam. Jadi yang ambil buku tadi boleh bayar RM20 pada apa? Juga nama dia Qayyum. Qayyum. Wallahualam. Aku lupa bihadza wa asma'u lillahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.